Hai semua, bertemu kita kembali lagi dalam sesi pembelajaran dari rumah Pendidikan Moral tahun 5. Tajuk hari ini ialah Unit 2, iaitu Baik Hati. Subtopik dia ialah Penyeri Jiwa Masyarakat. Okey, kalau kita lihat daripada gambar yang saya nyatakan di sini, ada 3 orang murid ataupun 3 orang kanak-kanak membantu orang tua menarik barangan orang tua tersebut. Mungkin mereka bekerjasama, bergotong royong, mengumpul sampah, mengutip sampah, bahan-bahan yang boleh dikita semula dan sebagainya. Okey, kita lihat apa yang dimasukkan sebagai penyeri jiwa masyarakat. Buku teks awak muka surat 10 dan juga 11, dia beri satu situasi. Situasinya ialah tentang satu keluarga yang sedang makan di sebuah restoran. Semasa keluarga ini sedang menikmati makanan tersebut, anak perempuan keluarga itu, iaitu Jia Hui, dia dah bagi nama dah, melihat keluar restoran dan ternampak seorang pakcik. Seorang pakcik duduk di luar restoran tersebut ataupun datuk orang tua. Jia Hui berpendapat kasihannya gelandangan itu. Apa maksud gelandangan? Nanti kita akan tengok apakah maksud gelandangan. Apabila Jia Hui melihat datuk tersebut duduk di luar restoran, dia ingin memberikan makanannya kepada datuk tersebut. Kemudian ayah dia pun izinkan, ayah dia pun beri, dia bagi makanan kepada datuk itu. Ayah dia pun tengok je. Kemudian bila dia nak masuk semula ke dalam restoran, dia terlihat seorang lelaki ingin membuka pintu, tapi lelaki ini mengalami kecederaan kaki. Jia Hui pun membantu untuk membuka pintu tersebut. Jadi setelah itu, dia duduk kembali di meja makannya. Pekerja restoran tersebut pun memberitahu, adik, saya bangga dengan perbuatan kamu. Tentu kamu belum makan. Makanan ini untuk kamu. Nampak? Dia buat baik kepada orang lain, dia dapat kebaikan yang lain. Di sini kita tengok, gelandangan ialah orang yang pekerjaannya atau tempat tinggalnya tidak tetap. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat. Maksudnya kat sini dia tidak ada pekerjaan ataupun dia duduklah di mana-mana yang difikirkan sesuai. Kebiasaannya gelandangan di Malaysia akan duduk di bawah-bawah jambatan. Kesian pada golongan gelandangan, kita jangan memandang rendah kepada golongan-golongan seperti ini. Berdasarkan kepada situasi ini, kita dapat lihat bahawa berbuat baik adalah satu tindakan yang sangat dipuji, sangat dituntut oleh agama. Orang lain kalau tengok kita buat satu kebaikan pun, orang lain akan suka. Bila kita buat satu kebaikan, kita akan dapat kebaikan yang lain. Tidak kiralah apa sahaja kebaikan tersebut. Jangan pula kita buat kejahatan. Jangan pula kita buat perkara-perkara yang merosakkan seperti vandalism, memukul orang dan sebagainya. Tak boleh. Kalau kita berbuat demikian, orang lain akan jadi tak suka kepada kita. Kalau kita buat baik kepada orang, kita menolong orang, orang lain akan suka kepada kita. Orang lain akan senang bekerjasama dengan kita. Orang lain akan ingat kita sampai bila-bila. Kita dah tolong orang, orang tolong kita. Kita kena ingat dia. Bila dia susah akan datang, kita kena tolong dia pula. Itulah maksudnya. Satu perkara yang ingin saya tekankan di sini ialah kita dapat lihat berdasarkan kepada nama yang digunakan, Jia Hui ialah seorang perempuan Cina. Maksudnya keluarga dia ialah keluarga Cina. Datuk tersebut mungkin kaum yang berbeza dengannya, tapi dia tetap membantu. Maksudnya di sini ialah dia membantu tidak kira kaum ataupun agama. Siapa-siapa yang dia rasa dia ingin bantu, dia bantu. Ini adalah satu perkara ataupun satu sifat yang sangat dipuji. Kita tak perlu kata tengok macam kita Melayu, kita kena tolong orang Melayu sahaja. Kita tak boleh tolong orang Cina, kita tak boleh tolong orang India. Itu adalah satu fahaman yang salah. Kita kena tolong semua orang. Dan kita pula tidak boleh membuat kejahatan kepada orang lain. Kita menipu orang lain, kita menipu kawan-kawan kita menipu guru ataupun ibu bapa. Tak boleh. Perkara itu sangat dilarang. Jangan buat. Itu tentang subtopik yang pertama, penyeri jiwa masyarakat. Seterusnya, berdasarkan kepada penyeri jiwa masyarakat, kesinambungan dia ialah sukarelawan idola saya. Maksudnya kita nak bantu orang lain. Kita nak bantu orang lain. Buku teks awak muka surat 12, dia ada beri satu situasi berdasarkan dialog. Murugan mengikut ibunya ke pasar raya. Ketika mereka hendak masuk ke dalam pasar raya, mereka ternampak beberapa orang sukarelawan sedang memungut derma untuk membantu mangsa banjir. Dialog ini anda boleh baca sambil-sambil saya terangkan. Awak boleh baca ataupun awak boleh pause video ini untuk membaca. Apa yang saya dapat simpulkan di sini ialah Murugan ingin menderma sebanyak 40 sen. Pada kita mungkin nilainya sikit, tetapi bila kita ingin menderma, kita dermalah seikhlas hati. Maksud ikhlas ialah kita tidak rasa aku menderma, orang lain kena bayar balik derma ini kepada aku. Tak.
itu bukan ikhlas. Itu ingin mendapat balasan. Kita derma ikhlas. Tak kira lah kita ada 10 sen ke, kita ada 40 sen ke, kita ada RM1, RM50, RM500. Kita derma sahaja seikhlas kita. Berapa yang kita nak beri, kita beri. Okay? Itulah maksud ikhlas. Itulah maksud derma. Tak ada siapa yang memaksa. Contoh, ada seseorang individu datang kepada kita ingin meminta derma. Dia tak boleh paksa kita, saya nak RM10, saya nak RM50. Bila kita bercakap tentang derma, seikhlas mungkin. Kalau dia nak bagi RM10, RM10 saja, kita tak boleh minta lebih. Ataupun kita tak boleh minta kurang. Terima sahaja. Itulah maksud derma. Kemudian, perkataan sukarelawan. Sukarelawan ini ialah orang yang membantu secara sukarela. Tiada paksaan daripada siapa-siapa untuk individu tersebut membuat sesuatu. Tiada paksaan untuk individu tersebut membantu orang lain. Sebagai contoh, berdasarkan kepada petikan ini, sukarelawan untuk membantu mangsa banjir. Kita sedia maklum, awal tahun negara kita mengalami banjir di beberapa buah negeri di Malaysia. Jadi beberapa keluarga, beberapa mangsa ditempatkan di pusat peminahan banjir. Di sini mangsa-mangsa banjir ini mengalami kerusakan harta benda, rumah jadi kotor, air lumpur dan sebagainya. Jadi kita mungkin boleh menjadi sukarelawan. Kalau kita tak boleh menderma duit, kita menderma dengan sumber tenaga. Maksudnya kita bantu mangsa-mangsa banjir ini membersihkan rumah mereka. Itulah maksud sukarelawan. Tidak kira apa jenis bantuan yang kita nak beri, kita buat dengan ikhlas. Jadi dengan ini saya ingin memberi satu peribahasa. Serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Kita lihat apa maksud peribahasa ini. Maksudnya ialah amalan hidup saling muafakat yang tidak berpecah belah. Dalam masyarakat Malaysia, peribahasa ini menggambarkan hidup bersatu padu. Dalam masyarakat sama ada melalui ahli keluarga, jiran tetangga, komuniti setempat dan masyarakat sekitarnya. Maksudnya kita perlu bantu siapa-siapa yang kita nampak mengalami kesusahan. Tak semestinya dia bukan ahli keluarga kita, kita tak perlu bantu dia. Dia bukan keluarga kita, tak payah nak tolong dia. Kenapa kita nak tolong dia? Dia bukan ahli keluarga kita. Tak, kita boleh bantu kalau kita mampu. Nilai-nilai murni bermasyarakat yang boleh ditunjukkan melalui peribahasa ini adalah begitu tinggi sekali. Ia boleh diadaptasikan melalui gotong royong, majlis perkahwinan, kenduri kendara atau aktiviti sosial yang lain. Maksudnya gotong royong. Tengoklah gambar yang saya dah beri tadi. Berbilang kaum membantu orang lain. Tidak mengira agama, tidak mengira kaum. Tak semestinya dia masyarakat itu, dia kaum itu kita tak boleh bantu. Dia berbeza kaum dengan kita, kita tak boleh bantu dia. Tak. Siapa-siapa sahaja boleh bantu sesiapa sahaja. Okay, itu adalah perkara yang sangat baik. Oleh itu, sekian saja tajuk kita pada hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana menonton video saya. Sekiranya terdapat sebarang persoalan, boleh nyatakan di ruangan komen di bawah. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua dan selamat maju jaya.